Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada malam ini. Jadi sebelum kita meneruskan bab yang ke-194, cuba tengok semula muka surat 366 366 itu. Ana nak buat sedikit pembetulan tu lah. Cuba tengok muka surat 366 hak minggu lepas. Nombor 4. Pandangan Imam Syafi'i tentang lafaz tasyahud. Jumpa muka surat 366. Imam Asy-Syafi'i berkata ketika ditanya kepadanya, bagaimana engkau memilih hadis Ibnu Abbas? Jadi kenapa engkau pilih hadis Ibnu Abbas, tidak ambil Ibnu Mas'ud? Kalau nak kira Ibnu Mas'ud tu, kalau kita tengok dalam konteks Sunan Nasa'i ni, dia lebih sahih lagi, lebih kuat lagi. Baik. Tak apa lagi tu. Kata Imam Syafi'i, kerana aku melihatnya sini ni sebenarnya ada tersilap ni. Ana awak mari hak arak dia. Dia gini ana tidak, sebenarnya ana ubah daripada hak asal itulah. Baik. Kerana aku melihatnya di sini ni kalimah asal dia sami'tuhu an ibni Abbas. Sami'tuhu an ibni Abbas. Kerana aku melihatnya, yakni mendengarnya. Jadi dengar sini ni dia guna an, sami'tu an. Ubah terjemah sedikit. Kerana aku melihatnya lebih luas, dan aku mendengarnya, aku melihatnya lebih luas. Aku melihat riwayat Ibnu Abbas tu lebih luas. Maksudnya di segi riwayat lebih banyak. Dan aku mendengarnya daripada Ibnu Abbas secara sahih. Mendengar di sini ni sami'tuhu an ibni Abbas. Maksud sami'tuhu an ibni Abbas ni dalam konteks periwayatan, dia dia dengar tu dengar riwayat, bukan dengar kata-kata Ibnu Abbas tu. Ni dia panggil bahasa ringkas. Dalam syarah ada sebutlah. Jadi mendengarnya, buat nombor 1, lepas tu tulis luar tu, mendengar riwayat daripada Ibnu Abbas secara sahih. Tu riwayat tu tertinggal. Letaklah situ riwayat. Sebabnya gini. Sebab ialah kita sedia maklumlah bahawa Imam Syafi'i ini meninggal dunia pada tahun 204. Ibnu Abbas ni tahun 98 meninggal dunia. Kalau kita kira, sebab setengah ulama dia kata jarak kematian Ibnu Abbas dengan kelahiran Imam Syafi'i ni 83 tahun. 83 tahun. Setengah kata 80 ni macam-macam lah. Maknanya 80 tahun lebih. Jadi betul situ. Tambah mendengar riwayat daripada Ibnu. Riwayat daripada ni maknanya dia tidak dengar sendiri. Riwayat tu lah. Itu maksud dia. Okey? Boleh? Okey, seterusnya kita akan sambung pada muka surat 372. Bab 194. Dia kalau tengok dalam keadaan usul lah, memang biasa seperti kita lah. Saya dengar, misalnya contoh kita, saya dengar, saya nak bakal sebut gini, kata dia mau hidup sampai bila? Kau dia mau mimpi? Dah. Dengar tu maksudnya riwayat yang sahih. Tu dengar. Tu bahasa ringkas dia panggil. Memang diguna gitu. Sebab tu kalau kita tengok dalam Syamilah ke apa, dia ada sebut tu. Gitu maksud dia. Baik, seterusnya kita pergi kepada bab 194. Nau'un akhar minat tasyahud, lafaz tasyahud yang lain. Imam An-Nasa'i rahimahullah telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini, iaitu hadis ke-1175. Wa bi qala akhbarana Muhammad bin Abdul A'la qala hadatsana Al-Mu'tamir qala sami'tu Aiman wa huwa ibnu Nabil yaqul haddatsani Abu Zubair an Jabirin qala
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna at-tashahhud kama yuallimuna as-surata minal Quran. Bismillah wa billah. Bismillah wa billah. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. As'alullahal jannah wa a'udzu billahi minan nar. Imam Nasai dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Jabir bin Abdullah. Ini riwayat Jabir, tasyahud riwayat Jabir. Radhiyallahu anhu. Beliau berkata, adalah Rasulullah, ataupun kita buat tak apa adalah tu. Sebab dia terjemah kana. Kana ni asal bahasa Arab mana telah adalah ia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami tasyahud, kata Jabir, sebagaimana baginda mengajarkan kepada kami surah daripada Al-Quran dengan mengucapkan bismillah wabillah. Bismillah dan wabillah. Dengan nama Allah dan dengan Allah. Kita terima secara supaya nampak beza. Sebenarnya sama tu. Bismillah dengan nama Allah, wabillah dan kerana Allah, yang ikhlas lah. Baik, apa dia? At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terjemah itu kita bincang dah. Kita tak payah baca lah terjemah itu. Surah Ringkah. Kemudian kata Rasulullah lagi mengikut riwayat Jabir ni, as'alullahal jannah wa a'udzu billahi minan. Ni dia sebut lagi ni dalam mana selepas ni tahiyat awal ni. Selepas abduhu wa rasuluh dia berdoa. Sebelum ni kita ada dah jumpa doa tu. Ada dah dia doa. Jadi as'alullahal jannah wa a'udzu billahi minan nar. Tu. Tak apalah. Jadi ada beberapa ciri perbezaan lah. Baik, cuba kita tengok perbincangan. Hadis ini dipertikaikan oleh ulama. Hadis ini dikenali sebagai tasyahud Jabir. Mempunyai dua ciri unik yang membezakannya daripada tasyahud Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Namun ia perlu ditinjau berdasarkan status sanadnya. Lepas ni ada sebut nombor 2 tu. Baik, tambahan basmalah. Kita tak pernah jumpa ada bismillah tu sebelum ni. Bismillah wabillah. Tambahan ini tidak terdapat dalam riwayat tasyahud yang disepakati sahih. Hak yang disepakati ulama, lafaz tasyahud yang sahih tak ada sebut bismillah ataupun billah. Tak ada. Ini adalah ziyadah, tambahan yang memerlukan penelitian status riwayat perawi. Bila berlaku ziyadah, kena cek perawi yang buat tambahan itu siapa. Status dia setahu mana. Nombor 2 tu sebenarnya salah tu. Potonglah buat nombor 2 tu. Tambahan doa selepas syahadah, as'alullahal jannah wa a'udzu billahi minan nar. Tambahan ini adalah disunatkan. As'alullah ni apa maksud? Mana aku memohon kepada Allah syurga dan aku berlindung kepada Allah daripada neraka. Tambahan doa ini adalah disunatkan selepas tasyahud dan sebelum salam. Berdasarkan dia gini, kalau kita tengok dalam kitab fiqh, ada ulama hadis pun, seperti Menawi pun, dia kata tahiyat awal pun boleh kita baca doa. Tapi kalau boleh jangan panjang lah. Takut jadi delay pula kita kata email tu. Kalau hak sebelum tahiyat akhir memanglah ada doa khususnya. Baik. Jadi tambahan doa ini adalah disunatkan selepas tasyahud dan sebelum salam. Selepas tasyahud ni makna tasyahud awal. Hak sebelum salam tu makna tasyahud akhir. Berdasarkan hadis-hadis sahih yang lain yang menggalakkan doa pada waktu ini, walau bagaimanapun memasukkannya sebagai lafaz tasyahud itu sendiri tidak sahih. Tidak sahih. Maknanya doa ni kalau nak baca boleh, tapi dia tak termasuk dalam tasyahud. Baik. Sekarang ni kita nak tengok kenapa ulama kritik hadis ni.
Yang kedua, kritika sanad perawi Aiman bin Nabil. Ulama kritik dia. Jadi Aiman bin Nabil ni secara umumnya dianggap perawi yang lemah oleh para ulama jarhu wa ta'dil. Misalnya, Imam Ahmad bin Hanbal menganggap riwayat dia lemah. Yahya bin, dia gini, masalah bila lemah sini kita kata apa lemah pun hadis juga. Boleh amat dak masalahnya sahih. Bercanggah dengan sahih itulah. Bercanggah dengan sahih tu. Lemah ni peringkat mungkar. Beratlah. Yahya bin Ma'in berkata, la ba'sa bi, tiada masalah dengannya. Namun ini adalah pujian yang rendah, bukan pujian yang tinggi, pujian yang sederhana. Baik. Imam An-Nasa'i sendiri dengan memasukkan hadis ini seringkali memberikan isyarat mengenai kelemahan perawi walaupun beliau tidak mengeluarkan kenyataan di sini. Mana ulama tengok Imam Nasa'i, moga Imam Nasa'i ini dari riwayat dari kitab asal dia sebut tu dia ada isyarat. Hadis ni lemah. Cuma dia awak mari tu nak ayat pada kita lah, biar kita tahu. Riwayat Jabir ni terutamanya dengan tambah bismillah wa billah di awal tasyahud dianggap sebagai mungkar, ditolak atau syadz yang ni sangat janggal. Syadz ni maknanya ganjil tu maksudnya dhaif lah. Oleh kebanyakan ulama hadis kerana pertentangannya dengan riwayat-riwayat tasyahud yang lebih sahih dan mutawatir seperti Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Abbas, dan kerana kelemahan diri Aiman bin Nabi itu sendiri. Yang ketiga, ada doa nak pula. Doa as'alullah al-jannah wa a'udzubillah. Hak tu sunat, tak apa. Tapi dia tu bukan tasyahud tu. Doa, hak tu tak apa tu. Bukan sebagai sebahagian daripada lafaz tasyahud itu sendiri, seperti yang diajar oleh Nabi SAW. Baik, bab 195. Bab takhfif fi tasyahhudil awal. Bab meringkaskan bacaan lafaz tasyahud awal. Imam An-Nasa'i telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini. Bab ini menggariskan prinsip fiqh penting mengenai kedudukan tu sebenarnya. Seperti kedudukan tasyahud yang dilakukan selepas rakaat kedua. Dalam solat 4 atau 3 rakaat. Seperti zuhur asar, maknanya bukan selepas tu, maknanya pada rakaat kedua tu, silap tu kan. Kedudukan tasyahud tu bukan duduk kedudukan. Betul lah tu kan. Sebabnya gini, boleh kata ulama terima semua kalau kita baca bahawa tasyahud akhir tu dia mesti lebih panjang. Dia mesti lebih panjang. Tu hak Nabi baca. Baik. Imam An-Nasa'i mengemukakan bab ini untuk membawa hadis-hadis yang menyokong pelaksanaan tasyahud awal secara ringkas ini, iaitu menahan diri daripada menambah selawat Ibrahimiyah yang disunatkan pada tasyahud akhir. Kita bincanglah, tak boleh kau baca selawat tu pada tasyahud awal tu. Dia ada perbezaan di kalangan tokoh-tokoh mazhab lah. Kita bincang selepas ni tu. Jadi tujuan Imam Nasa'i buat bab dan hadis yang dikemukakan adalah untuk membezakan tasyahud awal yang bersifat sementara sebelum berdiri ke rakaat seterusnya. Ulama guna gitu, sementara. Maknanya tak boleh panjang lah. Daripada tasyahud akhir yang merupakan penamak solat dan tempat disunatkan berdoa panjang. Kalau kita jadi tu imam ni lain cerita lah. Kalau jadi tu imam ni, kalau kita nak baca doa pun, baca Nabi ayat Allahumma inni a'udzubika min fitnatil hayat wal, baca tu. Kalau kita semaya sendiri panjang tak apa. Tasyahud awal apa boleh sebab dia ada riwayat juga. Saat ni pada minggu lepas kita ada bincang. Baik. Hadis yang ke 1176 ya. Tak ubah tu, bukan 102 tu, 1176. Wa biqala akhbarana Al-Haytham ibn Ayyub At-Talaqani qala haddathana Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf qala hadatsana abi an Abi Ubaidah ibn Mas'ud an abihi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rak'atain ka'annahu 'ala ar-radf qultu hatta yaqum qala dhalika yurid. Imam Nasa'i dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada pada 2 rakaat, iaitu duduk tasyahud awal, seolah-olah baginda berada di atas raf batu panah. Seolah mana nak ayatnya semetan ni ibarat seolah-olah duduk di atas ar-radf, yakni batu panah, nak ayatnya sekejap saja.
untuk tasyahud awal. Aku, yakni Ibrahim bin Sa'ad, bertanya sehingga baginda berdiri. Beliau, yakni Sa'ad bin Ibrahim pun jawab, itulah yang baginda mahu. Itulah yang baginda mahu. Baik, hadis ini sahih. Maknanya jangan panjang lah, khususnya kalau kita jadi tu email lah, nak ambil sunnah dia tu, sunnah dia tu. Hadis ini adalah dalil utama yang digunakan oleh ulama untuk menetapkan hukum peringkasan, yakni takhfif bagi tasyahud awal. Maksud ka'annahu ala radf, seolah-olah di atas batu panah. Apa maksud dia ni? Kalimah ar-radfi merujuk pada batu yang dipanaskan ataupun bara api di segi bahasa Arab. Ia adalah perlambangan bagi tempat yang tidak selesa dan tidak boleh diduduki lama. Itu kalimah radf tu dia sebagai perlambang, isyarat bahawa tempat tu tak boleh duduk lama. Maknanya Nabi mana digunakan radf tu, maknanya mana ni kemah bahasa Arab ni? Kalimah radf tu sama ada dengan bara api ataupun batu yang dipanaskan, tetapi kalimah radf tu dia merujuk pada tempat duduk tapi tak boleh duduk lama, tak selesa. Tu. Baik, makna kiasan. Kenapa Nabi menggunakan kalimah radf? Guna radf ni, perawi ni guna radf Abdullah bin Mas'ud ni sebagai bahasa kiasan. Jadi ungkapan ka'annahu ala radfi, seolah Nabi berada di atas radf, adalah perumpamaan yang sangat kuat. Dia panggil isti'arah qawiyah. Perumpamaan yang sangat kuat yang bermaksud ketidakpanjangan. Nabi SAW tidak berlama-lama duduk dalam tasyahud awal. Sebaik saja baginda selesai mengucapkan lafaz tasyahud yang minimum, baginda segera berdiri untuk rakaat ketiga. Sebab tu kalau kita nak baca doa, baca rekan-rekan, Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna. Tu pun cukup dah. Atau baca mana-mana lah. Kalau nak baca, sebab dia sunat. Baik. Ana tidak nafikan ada setengah ulama dia kata lebih baik tidak baca, ada juga. Kalau kita tengok dalam syarah tu memang macam-macam lah ulama khilaf. Tetapi nak kata bid'ah tu tak boleh. Sini. Keinginan untuk bangun, dia menunjukkan kiasan kepada keinginan untuk bangun. Ia menunjukkan bahawa duduk tasyahud awal bukanlah tujuan, tetapi hanyalah persinggahan. Yang cepat, potong persinggahan, potong wajib dengan sunnah tu. Yang cepat sebelum meneruskan rakaat berikut, potong wajib sunnah tu potong. Itu silap maksudnya. Yang keempat, zalika yurid. Bila ditanya, kalau kita perhatikan dalam hadis ni, mana perawi tu tanya, mana Nabi hatta yaquma ni, maknanya mana duduk sebentar lepas tu bangun lalu, itu mana hatta yaquma. Kalau nak terjemah Kelantan, duduk sebentar lepas tu bangun, gitu kah? Jadi perawi ni pun kata gitulah, gitu yurid ni begitulah Rasulullah naknya. Jadi anak buat dalam kurungnya itu sebab dalam syarah dia sebut, aku bertanya tu makna perawi yang bernama Ibrahim bin Sa'ad. Sehingga baginda berdiri. Beliau tu Sa'ad pula, Sa'ad bin Ibrahim. Baik, tak apa. Itulah yang baginda mahu. Baik, seterusnya. Tu. Baik. Jadi zalika yuri, itulah yang baginda mahu adalah untuk segera menyempurnakan tasyahud awal sehingga syahadah. Dan kemudian berdiri sehingga syahadah tu asyhadu alla itulah sapah tu. Baik. Sebelum meneruskan rakaat berikutnya. Apa ni sebaran tambah. Tanpa ada sebaran tambah ataupun tambah zikir lah, tanpa ada penanggung ataupun tambah zikir. Baik. Kalau kita tengok ni, ana tak masuk sini. Setengah ulama kata kan berdasarkan Maulid tak ada doa lah. Maulid tak ada doa. Sebab kena doa jadi ada tambahan pula. Boleh kata ke ulama semua terima tasyahud akhir tu ada doa. Nabi ajar khusus doa tu. Tapi kena ingatlah sebab ada juga hadis sebut ni yang silap faham. Sebab tu anak kalau maya khusus maya sunat lah memang kita baca doa. Kita pilih doa warid daripada Nabi lah. Jangan ikut sin nak doa tu. Tapi ulama kata dalam hati pun tak apa, jangan sebut kod Melayu sudah kan. Yang kelima, hadis ini adalah hujah utama bagi ulama yang berpendapat bahawa yang pertama tiada selawat Ibrahimiyah.
Ini bukan mewakili mazhab Syafi'i. Allahumma salli ala Muhammad itulah tak ada pada rakaat pertama tu. Ni antara dalil dia. Dalam tasyahud awal, makmum dan imam tidak disyariatkan untuk membaca selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad sampai ke selesai selawat itulah. Ini adalah perbuatan yang memanjangkan duduk pada tasyahud awal yang bertentangan dengan sunnah takhfif ini. Takhfif ni ringan, mudah, cepat. Yang kedua, penolakan doa ni tasyahud awal ni, tasyahud awal. Sebarang penambah doa atau zikir lain selepas syahadah seperti meminta perlindungan dari siksa kubur yang disunatkan pada tasyahud akhir adalah dilarang dalam tasyahud awal. Ni. Baik. Yang ketiga, waktu yang minimum. Sebentar maksudnya. Tasyahud awal hanya perlu mengandungi lafaz at-tahiyyat sehingga syahadah sahaja. Dan segera disusuli dengan takbir untuk berdiri. Baik. Hadis 1176 ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud memberikan gambaran yang jelas tentang ciri-ciri tasyahud awal Nabi SAW, iaitu pelaksanaannya yang ringkas dan pantas bagi membezakannya daripada tasyahud akhir yang menjadi tempat untuk berdoa dan berselawat. Hak wakili hak ni ramah ni. Lebih ramah lah. Tak apalah, lepas ni kita tengok sebab sini ana ada buat tambah selawat duk mana. Tak apa, kita baca lah. Kita ambil sikit lagi. Bab yang ke-196. Sebab dalam mazhab Syafi'i memang ada selawat pada tasyahud awal. Pada tasyahud awal tu lah dia ada selawat. Sebab tu kita dengar orang kita baca selawat sebab dalam mazhab Syafi'i. Jangan kita kata bid'ah tu. Besar tu gua mazhab tu. Sebab tu Anas sendiri lebih banyak tak baca, tapi kadang-kadang ada juga kita baca. Dalam keadaan kita tahulah maklumat tu. Baik, tak apa, lepas ni Ana ada sebut. Baik, seterusnya. Babu tarkit tasyahudil awal, yakni bab 196, meninggalkan tasyahud awal. Tak baca tasyahud awal. Imam An-Nasa'i telah mengemuka kedua hadis di bawah bab ini. Bab ini menyebutkan hadis-hadis yang menjadi dalil akan keharusan meninggalkan tasyahud awal dan terus berdiri menuju rakaat yang ketiga. Imam Al-Bukhari rahimahullah telah meletakkan tajuk babnya dengan lafaz yang bermaksud bab mengenai sesiapa yang tidak menganggap tasyahud awal sebagai suatu kewajipan kerana Nabi SAW telah berdiri terus dari rakaat yang kedua dan tidak kembali duduk untuk tasyahud. Cerita dia lepas ni Nabi sujud sahwi itulah. Nabi sujud sahwi kan. Tapi Nabi tidak turun semula. Baik. Hadis-hadis yang akan dibincangkan dalam bab ini menyokong pandangan bahawa tasyahud awal adalah sunat, yakni harus dan bukan wajib. Hal ini disimpulkan daripada perbuatan Nabi Muhammad SAW sendiri yang pernah meninggalkan duduk tasyahud awal dan terus berdiri untuk rakaat ketiga tanpa kembali duduk semula setelah diperingatkan oleh makmum. Baik. Hadis pertama itu hadis ke-1177. Wa bi qala akhbarani Yahya bin Habib ibn Arabi al-Basri. Qala hadatsna Hammad bin Zaid an Yahya an Abdurrahman bin A'rash an ibn Buhainah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqama fi asy-syaf' alladhi kana yuridu an yajlisa fihi famadha fi salati hatta idha kana fi akhir salati sajada sajdatain qabla an yusallima thumma sallama. Imam Nasa'i dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis daripada Ibnu Buhainah, pernah Nabi SAW salat. Ketika beliau menyelesaikan rakaat genap 2 atau 4, ya sepatutnya beliau duduk, tapi beliau bangun 2 atau 4 ni mana ada dalam syarah sebut sebenarnya dia tidak timbul yang 4 tu, hak 2 tu. Hak 2 tu sebab kalau hak ke-4 tu dia jadi rakaat kelima, kalau dia orang salah kena duduk tu. Terlebih makmum kata subhanallah, dia kata erti. Tapi dalam fiqh ada sebut dia yakin dia buat apa. Bila kata yakin, lagu mana? Sebab tu di sini kalau kih berat tu tambah tu. Dia kena ramah sebut. Bila ramah sebut sebab takut dia imam pakai kaedah al-yaqin la yuzalu bisyak. Yakin tidak boleh dihilangkan dengan syak. Dia yakin, dia teruskan. Baik, dua situasi ni Nana sebut ni walaupun kita tubik luas sikit lah.
Katakanlah tu imam yakin dia, walaupun orang sebut ramah, dia kata subhanallah, dia tahu ti. Tapi kalau dalam kitab fiqh, kalau ramah gitu, dia jadi menang balik makmum tu. Maknanya, mesti ada masalah. Masalahnya, tu imam tak tahu dia masalah ke dia ni. Walaupun ulama kata agak suka juga, kalau dia tak tahu tu, mesti ada masalah akhir tu, tambah rakaat dah tu. Baik tak apalah. Kena dia kah juga. Dia nak sudah juga rakaat kelima tu. Kita boleh mufarakah. Tak yakin lah. Kena mufarakah tu. Dia tak boleh tu. Sebab ni 5 dah ni. Yang kedua, bila berlaku gitu, lepas tu imam tu, bila ramai orang tegur dia, memang dia pun, yalah, ada qarinah dia panggil. Betul. Moga tadi wisalat, tadi baca baca dah tahiyat 2 kali dah. Ni mari dah lepas tu dia panggil qarinah. Kelulah. Yalah, dia kata salah. Dia pun duduk. Kena duduk tu. Tak tu memang kena juzuk sawi lah tu. Salah kita dia gini ana nak sebut biarlah. Ana tak nak berjahilah. Sebab ada dalam diberitahu kepada ana, ada makmum, ada tu imam tu acak berhimna sujud sawi. Sebab kalau dia berasa dia lupa sesuatu, dia sawi. Tak perlu sampai tahap tu. Lupa yang dimaksudkan sehingga tersalah. Lupa sehingga tersalah. Selagi tak tersalah tak apa. Misalnya, dia tak ingat. Tadi buat rakaat kedua dah ke? Baca dah ke tahiyat? Dia ragu. Dia syok. Katakanlah. Tapi makmum pun tak ada tegur. Lama semaya ni. Dia kata betul dah ni. Dia kata gitu. Lagu mana? Patut tak terbukti dia salah. Setengah ulama kata dia teruskan lah. Kecuali dia confirm dia salah. Ataupun kalau dia syak, patut ada clue yang menunjukkan bahawa ada buat. Tak payah. Patut teruskan. Kecuali dia panggil ghalabatiz zan, maknanya dia tertinggal tasyuk awal tu, mana berat sangka lebih kepada ya. Walaupun ada juga syak tu, tetapi tertinggal tu lebih kuat. Dia kena sujud sawi. Dia tak boleh turun. Sebab tu bukan wajib pun. Tu Tapi kena ingatlah, ada juga ulama yang kata wajib ada. Ada yang kata wajib. Kalau wajib kena duduk mula. Tapi kalau kita tengok jumhur, memang tak. Dalam mazhab Syafi'i pun tidak. Mana kita bangun dah tak payah duduk. Dah. Tapi anda tengok ada beberapa ni yang dikatakan ulama zahiri lah. Dia kata wajib. Dia kata wajib. Ulama kata sini lah dia bincang ni wajib mana? Mungkin Nabi tak duduk pula tu. Sini tidak sebut subhanallah selepas ni. Sahabat tegur subhanallah. Baik. Kita tengok lagi. Tapi beliau bangun dan terus melanjutkan salatnya hingga ketika beliau sudah hampir selesai dari salatnya, beliau sujud 2 kali sebelum mengucapkan salam. Selepas itu barulah beliau mengucapkan salam. Maknanya sujud sawi ni sebelum bagi salam. Dah 2 kali sujud ni, 2 kali. 2 kali itu semuanya, lepas ni kita akan tengok 2 kali semuanya dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar lah. Baik, hadis Ibnu Buhainah adalah muttafaq alaih. Nama lengkap Ibnu Buhainah adalah Abdullah bin Malik bin Qishm al-Azdi. Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi SAW. Salat yang dimaksudkan adalah hadis Ibnu Buhainah ini adalah salat zuhur. Walaupun tak sebut sini. Ini berdasarkan pada riwayat 1261 akan datang. 1261 akan datang, lama lagi lah. Yang bersumberkan daripada jalur Tariq bin Shihab daripada Al-A'rash. Ni contoh hadis akan datang lah. 126 tu qama fi thintain min az-zuhri falam yajlis. Dia sebut tu. Dalam riwayat 1261 sebut ni semaya zuhur. Maksudnya baginda sallallahu alaihi wasallam telah bangun pada rakaat kedua daripada salat zuhur tanpa duduk terlebih dulu. Maknanya akak kepala sujud tu terus bangun selalu. Tu jelas sebut salat zuhur. Dalam riwayat yang sama menyebutkan para makmum telah menegurnya dengan berkata subhanallah. Bukan seorang, lama sebut subhanallah. Nabi ada timan.
Namun beliau sallallahu alaihi wasallam meneruskan salatnya tanpa kembali duduk. Dalam riwayat yang sama juga menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan sujud 2 kali sebelum salam dan melakukan takbir pada setiap kali sujud. Waktu jelas. Ada tu imam sujud sahwi salah pula. Dia sekali sujud. Penengu tu mamu. Sebab mamu kata berkali tak aja salah ni. Siapa salah sujud sahwi? Nak mana manusia ni ada kelemahan gitu. Anak pun pernah kena sekali. Lepas tu kita neng lepas maya. Rasa pelik sujud sahwi ni no. Lepas tu sekali buat. Jadi tu email. Nak mana hadirat nyada lah gitu lah. Baik, yang ketiga. Hukum yang dapat diambil daripada hadis ialah apa yang telah diletakkan tajuk bab oleh musannif rahimahullah, yakni Imam Nasai lah, iaitu keharusan meninggalkan hal ini. Anda tengok dalam taujih fiqh Imam Nasai, memang dia berpendapat gini. Keharusan meninggalkan tasyahud. Maknanya dan bahawasanya perbuatan tersebut tidak membatalkan salat. Perselisihan pandangan para ulama mengenai hukum ini akan diperbahaskan dalam permasalahan kedati yang berikut ini. Sebab memang ada kata wajib pun, tapi bukan jumhur. Jelas kalau kita tengok dalam hadis ni kan Nabi sujud sahwi. Baik, tak apalah. Yang keempat, hadis ini dijadikan dalil bahawa sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Telah dinyatakan dalam kitab Al-Fath, yakni Fathul Bari, Hafiz Ibn Hajar. Tiada hujah yang kukuh daripada hadis ini bahawa semua jenis sujud sahwi adalah sebelum salam. Bahkan ia membantah pandangan siapa yang mendakwa bahawa semua sujud sahwi adalah selepas salam, seperti mazhab Hanafi. Sebab kalau mazhab Hanafi pelik sekilah dia ni, maknanya selepas salam baru sujud sahwi. Dan mazhab Hanafi ni silap dia terjemahan ni. Sebab kalau kita tengok dalam hadis ni, maknanya Nabi sujud sahwi ni sebelum salam. Tu. Jadi hadis ni sebenarnya membantah pandangan sesiapa yang mendakwa bahawa semua sujud sahwi adalah selepas salam, seperti pegangan mazhab Hanafi. Jadi hak ni jelaslah sebelum salam. Gitu kan. Lepas tu mazhab Hanafi semua gitu ke? Tak juga. Mana ada juga kadang-kadang tu khilaf tu. Ada juga kan. Baik, tak apalah. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i dan orang panggil 3 lagi mazhab atau 2 lagi mazhab tu termasuk mazhab Syafi'i, maknanya qablas salam, sebelum salam. Tu baik, ya. Kita tengok kesalahan. Kalau kita terlebih tu lepas salam. Ya. Dia gini dia sebab tu dia sebut ni untuk semua sujud sahwi. Dia ada perincian dia lah. Akhir datang kita bincang. Anak nak bincang pada bab tu sebab kita ni hadis akhir ni kitabus sahwi tu kita bincang situlah. Tu dia ada perincian dia. Tapi kalau hak umumnya mazhab Hanafi. Tetapi dalam mazhab Ahmad memang dia sebut sebelum salam, cuma ada perincian. Tu kita bincang akhir datang dalam bab khusus, bab yang ke-13 tu, bab yang ke-12. Tu kita bincang khusus lah. Baik. Hadis ini dijadikan dalil dengan mengambil kira sabda baginda sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud sebagai ganti bagi apa yang dia terlupa daripada duduk, yakni tasyahud lah, bahawa sujud sahwi adalah khusus bagi kelalaian sahaja. Tu kelalaian ni makna lupa lah. Maka sekiranya seseorang sengaja meninggalkan sesuatu yang kebiasaannya, boleh ditampung dengan sujud sahwi. Dia tidak perlu sujud. Ini adalah pandangan jumhur ulama dan ia turut dikuatkan, dirajihkan oleh Imam Al-Ghazali dan sebahagian ulama dari mazhab Syafi'i. Maknanya kalau dia sengaja, katakanlah contoh ni, kita ambil contoh misalnya dia ngaji dia kata rupanya tidak wajib, dia kata dak tahiyat awal, dia pun dengan sengaja boleh sujud sahwi ke tak boleh, sebab dia sengaja tu. Lepas tu hukum dia ke dia, lepas ni kita akan sebut dia sengaja, tak wajib dia tu, dia pun tak, bukan kata lala pun, maknanya tak ada berlaku sahwun tu, maka tak boleh. Tak apalah, kita tengok selepas ni. Itu pendapat jumhur dan ia turut dikuatkan, yakni dirajihkan oleh Imam Al-Ghazali dan sebahagian ulama dari mazhab Syafi'i. Yang keenam,
Hadis ini dijadikan dalil bahawa makmum wajib sujud bersama imam apabila imam melakukan sahwi. Sekalipun makmum itu sendiri tak lalai, dia tahu tu imam salah tu, bukan dia salah. Tapi hadis ni sebab kena ingat, kita kena fahamlah bahawa ada juga ulama kata dah kita tidak tersalah, tak sujud sahwi lah. Ada kata gitu. Tetapi dia jadi bersalah secara zahir dengan tu imam. Baik, tak apalah, kita tu bincang kemudian. Jadi hadis ini jadi dalil bahawa makmum wajib sujud bersama imam apabila imam melakukan sahwi. Sekalipun makmum itu sendiri tidak berlaku sahwi pada dia. Ibn Hazm telah menukilkan ijma'. Parutlah Ibn Hazm. Dia kata ijma' dalam hal ni. Walau bagaimanapun ilmu yang lain membuat pengecualian seperti berikut. Jadi Ibn Hazm kata ijma' tu ulama sangkalah. Makna kalau ijma' agak maknanya tak leh. Langgar ijma' ni bahaya. Baik, pertama sekali, jika imam menyangka dia lalai lalu dia sujud. Dia menyangka dia lalai lalu dia sujud, tetapi makmum yakin bahawa imam tidak lalai, maka tidak berlaku apa-apa kesalahan bagi imam. Walaupun sukar untuk menggambarkan situasi ni. Dia gini lucu ni, pernah berlaku dah sekali ni. Ana jadi anak makmumnya, kita maya. Tu imam sujud sahwi, kita pun renung salah geriuh dia. Hak tepi kita kata apa? Dia kata ustaz, dia kata tu imam tu salah geriuh. Ana kata ana duk mikir ni. Lepas tu gagal. Ana duk syok tu imam ni dia ada lupa sesuatu, dia tak teringat. Tetapi zahir perbuatan dia tu tidak berlaku apa-apa sahun. Tiba-tiba dia sujud sahwi. Kalau kih lagu ni tak payah sujud sahwi kita. Kalau tu imam sujud sahwi pun, kita yakin tu imam tak tersalah. Ada pengecualian. Ada ke tak berlaku? Ada, ya? Ada. Kita pun neng. Gak jiran tepi tu dia orang muda. Dia kata semaya saat ni okey dah benar tu dia. Ana pun jadi bengong. Dia kata apa dia sujud sahwi. Dia kata ana tengah mikir ni. Lagu mana dah lekih ni? Kedudukan makmum tu. Dia nak bertindak lagu mana? Hak ni istisna, berlaku istisna. Jadi tak boleh pakai hak tadi. Maknanya ada ketikanya tu imam sujud sahwi, kita tak perlu sujud sahwi. Kih pertamanya dia salah, dia rasa salah tapi dia tak salah sebenarnya. Dia syok. Tapi kita ni yakin betul dah dia maya ni. Masalah dia sujud sahwi, subhanallah ni. Boleh kata tak? Subhanallah dia pun sujud sahwi, subhanallah itu. Jaga dia nak sujud sahwi, kita kata subhanallah ni. Boleh kata apa betul ayat tadi? Boleh kata gitu geger. Dakih ni mana makmum yakin tu imam tak tersalah. Mana tu imam dia syok. Yang kedua, jika nyata bahawa imam adalah orang yang berhadas, tidak suci, dan Abu Tayyib At-Tabari, kena faham tak apa, kita baca dulu. Dan jika nyata bahawa imam adalah orang yang berhadas tidak suci, dan Abu Tayyib At-Tabari telah menukilkan bahawa Ibnu Sirin turut membuat pengecualian untuk makmum dalam setengah keadaan. Demikian hadis. Naknya ada pengecualian. Cerita dia gini, dulu kita bicara dah. Kata lagu mana ni kih berlaku ni, tu imam semaya, bila semaya masuk rakaat kedua baru dia tahu dia tak ada semaya. Lagu mana? Ni dua pendapat ulama. Ana ambil dua lah. Setengah kata kita tak jadi semualah. Moga daripada awal tak jadi. Tetapi ramai juga ulama sebut tak jadi tu tak imam. Makmum jadi. Ada satu kih lagi ulama kata dak, hak tu tak boleh sebab dia start daripada awal. Dia masuk tak kena dah. Hak kata jadi ni dia kata tu imam batal. Tu imam batal tengah semaya. Lepas tu lagu mana terjejah ke dia semaya makmum? Tak. Masalah sekarang ni ulama kata tak timbul isu tu imam batal setengah semaya, tak timbul isu hak tu. Moga dia masuk dalam keadaan betul. Ni masuk tak ada wuduk dah. Tapi hak ni dia bukan isu, dia gini, hak ni bukan isu tu imam ni, isu makmum. Jadi dalam kih ni makmum tetap sah semaya. Dia boleh teruskan semaya tu. Cuma teruskan tu terus lagu mana? Terus tu maknanya dia kena ada seorang naik jadi imam lah. Cukup dua lagi tu. Tak perlu. Tapi ada juga kata tak jadi, dia tak boleh niat keluar daripada tu. Dia kena cukup pak. Hak dua tengok tu imam tak jadi.
Macam-macam dalam kitab fiqh sebut. Ya. Ha. Saya semua di sana. Ha. Email dia tengah cerah dulu. Dan dia pun tidak sujud sawi. Ada sebahagian makmum sujud sawi, ada sebahagian tidak sujud sawi. Macam mana keadaan? Bakal tanya anak lah. Dia gini, kalau dalam mazhab Syafi'i dia kena sujud sawi lah. Sebab itu imedak tu. Sebabnya sujud sawi ni, lepas ni kita akan bincang, ada perbincangan khusus tu tapi kalau tanya anak, dalam kih ni lebih baik kita ikut imam. Ju'ilal iman liyutamma bih. Tetapi kalau dalam kitab fiqh ada sebut, oleh kerana kita ni sudah taklid pada mazhab Syafi'i, dia kata lebih molek buatlah. Lebih molek buat sujud sawi tu. Sebab apa? Sebabnya kita tidak baca. Masa tu email, masa tu dah email tak baca, kita pun tak baca. Tu email tak sujud sawi, kita kena sujud sawi. Ada yang kata begitu. Tapi kalau anak pakai dak dah. Hal tu lebih baik ya. Pertama sekalinya dua sebab. Apa anak kata gitu? Pertama sekali kedudukan sujud sawi tu sendiri, kedudukan tasyahud awal tu sendiri, dia tu bukan wajib. Yang keduanya, menyalahi email tu lebih berat. Menyalahi email, khilaf email lebih. Ji'ilal iman liyutamma bih. Khilaf pada email lebih buat. Benda ni dia bincang bab ni, dia bincang dalam bab ni, apa ni? Semaya ke dia panggil semaya jamak qasar. Kan? Kita pergi, ni contoh ni, contoh kita berhenti semaya nak muka kita musafir. Boleh ke tak kita nak beriman dengan tu imam tempatan di masjid tu? Boleh. Hak kata tak boleh. Wadah kita tidak nafi, anda pun tidak nak bincang panjang lebar lah sini ya. Masalahnya kalau kita nak ikut dia tu, tentu dia semaya tamam. Lepas tu kitanya mungkin semaya zuhur ataupun asar, kita tak tahu dia rakaat berapa dah. Nak buat lagu mana? Sedangkan kita nak jamak qasar. Sebab tu ada setengah ulama kata dalam kini kita niat tamam. Supaya apa? Supaya tidak berlaku khilaf. Sebab hal tu besar. Yang kedua, ada yang kata maknanya kita niat mufaraqah lah. Dia kita maya dua, masa dia nak naik rakaat tiga, kita niat mufaraqah. Boleh juga. Yang ketiga, kita semaya buat Jumaat suku. Pokok kita. Jadi dua tu imam. Bukan bab hati ni. Dua tu imam. Dua tu imam. No. Gitu. Tapi ramai ulama, jadi ulama khilaf, ramai juga ulama sebut, dia kata molek semaya tamat sekali dengan tu email. Tak siwi apa sebab apa tak molek banyak jemaah ni. Nak kedua orang tu email. Hak tu email besar 5 sah. Hak ni tu email 3 orang. Ada ramai ikut nak mana pun boleh berlaku tu. Cuma kalau anak lah. Nah. Oleh kerana kadang-kadang kita tak ada nak beza hak mana, kadang ulama tarjah ni. Kita buat tamat. Dah kita singgah semaya ni. Tak perlu kita buat Jumaat lain. Tapi ada Tok Guana ni berapa orang juga. Dia pilih pendapat kata kita buat Jumaat suku. Ada juga gitu. Dalam kitab fiqh ada sebut semua. Hak ni ada sebut dalam buku hak tu. Ada buku khusus nama apa tu, buku dia terjemuh dalam buku tu. Memang dia sebut beberapa jenis, beberapa pilihan dalam kih tu. Sebut hal ni juga. Kalau nak kira kita kata menyalahi imam tu berat. Menyalahi imam ni berat tak beratnya sehingga dia boleh menyebabkan batal mayat. Tetapi tasyahud awal tak batal. Ni jadi maknanya tu imam wisalah kita pun sujud sahwi. Tak boleh gitu semua. Itu dia gini, ulama menggambarkan itu perbuatan sangat buruk dalam bab ittiba'. Ulama pun sangat buruk, qabih, amal qabih itu. Sebab tu bagi anak tak sah. Dia kata tak boleh kita mazhab Syafi'i ni. Sudah dah. Dah nak pakar tu lah, tak apalah, cuba ya. Tak ada masalah. Muka dia nak buat gitu. Boleh, tak ada masalah. Gitu. Mana biarlah nak buat. Cuma anda sebut ni kalau tanya terlebih tak sah. Tapi kalau dia nak buat tu juga. Tak payah. Masalah dalam mazhab Syafi'i pun ada kata tak perlu. Dalam mazhab Syafi'i ada. Khilaf dalam mazhab Syafi'i. Sebab apa? Menyalahi imam tu. Menyalahi imam tu. Tu. Allah kalau nak bincang hak tu lah akan datang, kalau akan datang anak pun duduk teliti juga tu. Dia sebenarnya memang banyak khilaf. Sebab itulah masa anak ngaji dulu, anak pun tidak kira sendiri. Masa mula ngaji kita mula terkejut juga. Tok Guru Malana lah. Dia kata dalam bab semaya saja 200 lebih khilaf.
Kita tahu mana jadi khilaf. Mungkin 5 waktu 5 kali sehari ni mana jadi khilaf tu. Enggak tahu email sore Nabi je. Tiba-tiba boleh jago khilaf. Apa? Dia ada perbincangan ni kan kita tengok. Pertama sekali kerana faktor hadis berbeza-beza. Yang kedua faktor mentarjihkan hadis. Ni kata hadis ni lebih kuat. Ada setengah juga kadang-kadang maklumat ni tak sapa tu macam-macam. Ada setengah kata Nabi ayat dia khusus ni gini. Macam-macam sebab jadi khilaf tu. Kalau kita kata bab tasyahud saja ni banyak mana tu. Tak kira bab gerak jari lagi tu. Waktu gagah pula tu. Gitulah. Jadi benda-benda gini insya-Allah kalau kita tahu kita jadi berlapis dada lah. Gitu. Tetapi bagi anak, kalau kita pergi, kita jadi email di satu tempat yang berpegang pada mazhab Syafi'i, molek kita ikut mazhab Syafi'i itulah. Lama jadi orang jadi tak ada apa lah ustaz ni nampak baju hijau ni. Tapi hati hitam dia kata. Ana pernah jumpa dah tu tak boleh kena jari Imam Syafi'i pun gitu. Kalau dia kadang-kadang dia pergi dalam mazhab Imam Malik, mazhab Tok Guru dia ikut mazhab Tok Guru dia. Jadi orang-orang kampung tak tahu tidak menggelabah. Ni kita baca bismillah tu selalu. Tak dengar kita sorang. Sebab istilah derah dalam konteks kita ni lain. Lagi tak dengar telinga dia masuk pak dalam tu patut terbunyi di mikrofon tu dia tak angin derah. Siapa dia kata saya ustaz, dia kata bertobat tak saya bayar dah sini. Bertobat. Lepas tu dia tanya waktu ambil kitab Imam Syafi'i kata kena baca. Dia tu pergi kitab. Dia telah baca kitab dia ni. Ayah dia tu guru. Dia cikgu. Dia mengaji bahasa Arab. Tu nak ayat. Tak boleh lah kesempatan jadi kita kena berhati-hati juga kita ni. Lama kita ikut cara kita. So, orang kapur pun tak siapa pengajian dia sampai situ. Kita buat kerafdah kita dah. Tak boleh gitu. Jadi fitnah lah. Sebab tu bab mazhab ni pun dia kena tahu juga. Sebab tempat kita sini tu apa. Munggu puak-puak orang panggil. Bara katuk tak ludah ni tak. Baik, cuba kita tengok lagi. Sebab tu kalau kita tengok dalam bab ni panjang sebenarnya kalau nak bincang misalnya contoh bab 4 mazhab lah dia ada kitab khilaf tetap 4 mazhab. Panjang cerita tak. Banyak benar lah. Baik, tak apalah. Waktu kita bincang kemudian. Bab sujud sahwi ni ada khusus lepas ni. Baik. Jadi maknanya ada perincian. Jadi tak benarlah, tak tepatlah kata-kata Hafiz Ibn Hazm tu yang mengatakan ijma' kena ikut tu imam ni. Kalau tu imam sujud sahwi, wajib sujud. Tak kira kukuk mana pun. Tak, sebab dia ada pengecualian. Tadi antara kisahnya tu imam ingat dia salah. Padahal dia tak salah. Kita pun sedar dia tak salah. Yang keduanya maknanya isu tu email lupa lah tu. Dia tak ingat dia berhadah. Kira lupa. Tak perlu sujud sahwi tu. Tak perlu sujud sahwi. Tak berkait sujud sahwi waktu tu sebenarnya. Sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam tidak perlu disusuli dengan bacaan tasyahud selepas dia. Baik, tak apalah. Sesiapa yang terlupa tasyahud awal sehinggalah dia berdiri tegak untuk rakaat yang ketiga. Orang panggil sempurna dah qiyam dia tu. Kemudian dia pun teringat, maka dia tidak boleh duduk kembali. Dah ni ada tu imam duduk. Mana cuba dah ni? Kita bangun dia duduk. Kita kata lagu mana ni? Jadi ada hak duduk, ada duduk. Anak pakai berdiri gitu. Tak boleh lah, dia salah. Itulah yang. Jadi kena niat dalam konteks ulama secara umum ni kena niat farakah. Niat farakah. Tu. Sesungguhnya para sahabat telah mengucapkan tasbih dengan mengatakan subhanallah kepada Nabi SAW sebagai isyarat. Namun baginda tidak kembali duduk. Oleh itu, sekiranya seseorang yang bersalat itu sengaja kembali duduk setelah dia mula melakukan rukun, yakni berdiri tegak, maka batal salat dia mengikut Imam Syafi'i. Berbeza dengan pandangan jumhur ulama, tak batal. Tapi dia sudah dikira khilaf sunnah. Ulama kata khilaf sunnah ni mana dosa lah. Tapi kalau mengikut mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri tu batal semaya dia. Sebab dia sudah masuk rukun lain dah. Rukun lain dah. Tu ya. Yang ke-9, lupa dan tersilap, sahwan dan nisyan adalah harus berlaku ke atas para nabi alaihi wassalam dalam konteks menyampaikan perundangan tasyrik. Kita tidak boleh membuat kritikan sebagai menafikan dengan berkata, kenapa tidak terus sampaikan permasalahan dengan kenyataan? Kenapa perlu buat dengan perbuatan sehingga tersalah gitu? Kenapa harus melalui jalan lupa dan tersalah?
Di sinilah terletak ismah para rasul. Penting ni hak ni sebab Syiah tak terima ni hak ni. Penting hak ni. Hadis-hadis gini Syiah tak terima sebab dia kata mana mungkin Nabi salah. Tu. Inilah ismah para rasul. Tidak wujud kesilapan para nabi dan tidak disusuli dengan apa-apa pembetulan. Hikmahnya adalah untuk menyatakan para nabi adalah manusia, bukan Tuhan. Ismah para rasul ni gini, maksud ismah ya. Kalau kita tengok di sini, kita kata terlupa di sini dalam bab hukum agama, bab semaya, ibadat terbesarlah. Baik, isu dia begini ya. Isu dia nya, kita kalau ada orang kata apa? Royak. Buat dia untuk kenyataan lisan. Apa dengan perbuatan Nabi sendiri salah, lepas tu sahabat tak perlu gitu, jadi keliru kalau kita kata gitu. Isu dia ni hadis ni sahih. So, bila kata hadis sahih tak sedar kata benda ni berlaku dah. Hadis ni sahih. Baik. Apa maksud dalam konteks ni ana guna istilah ismah para rasul? Apa maksud? Nak ayatnya Allah akan tegur Nabi. Allah akan betul. Bahkan dia jadi perundangan tu. Kita boleh ambil hukum. Maknanya di sini Nabi salah. Nabi salah. Kemudian sahabat tegur, Nabi tak duduk. Nabi sujud sahwi. Sujud sahwi itulah menandakan kesedaran tersilap. Apa yang jadi sedar tersilap tu? Kerana Allah jaga. Allah jaga. Mana tak ada satu kesalahan Nabi berlalu dengan salah gitu. Tak ada pembetulan. Tak ada tindakan tasheh tu tak ada. Ini termasuk ismah. Sehingga akhirnya kita tidak boleh kata ada Nabi tersalah dalam menyampaikan maklumat. Tak boleh. Sebab kalau kita kata Nabi terlupa selepas tu betul lalu dan jadi hukum. Tubik bab sujud sahwi tu. Jadi makna hakikat sini tidak salah. Tapi proses tasyrik dia panggil. Kemudian adalah ulama kata nak ayatnya bahawa benda ni benda realiti. Islam ni bukan atas dasar teori saja, tidak. Tu antara yang disebut. Baik, seterusnya yang ke-10 Tempat ataupun waktu sujud sahwi adalah pada akhir salat. Oleh itu sekiranya dia sujud sahwi sebelum dia tasyahud kerana terlupa, maka dia wajib mengulangi sujud di sisi mereka yang mewajibkan tasyahud akhir. Mereka adalah golongan jumhur ulama. Katakanlah dia sujud sahwi, lepas tu baru dia baca tasyahud. Dia kena sujud semula. Sujud sahwi semula. Dia sujud sahwi semula. Kalau ada orang tanya, "Dok Ustaz, dia pakai tak baca suruh tasyahud akhir." Tak jadilah semaya dia. Mengok tu kena baca. Tak sadah tu. Ini mengikut jumhur boleh faham ni ringkas lagi. Lepas tu isu dia wajib mengulangi sujud sahwi ni maknanya bagi mereka wajib sujud sahwi ni kita kena ingatlah dalam mazhab Syafi'i ni sujud sahwi ni tidak wajib, tapi ada yang kata wajib. Bagi yang kata wajib sujud semula, itu maksud dianya. Bagi yang kata tidak wajib, dia kena sujud atas rasa sunat, dia tidak sujud pun tak apa. Tapi kalau tanya anak, sebab tetes sujud ni memang ada berlaku. Kalau kita tak buat rugilah, tak boleh pahala kita. Tak boleh pahala. Gitu. Yang ke-11, perbezaan para ulama, perbezaan pandangan para ulama tentang hukum tasyahud awal adalah antara yang menganggapnya sebagai wajib, yang memerlukan sujud sahwi jika terlupa, dan yang menganggapnya sebagai sunat yang sangat dituntut, sunat muakkadah. Tu. Jadi maknanya begini, jadi perbezaan ni jadi perbezaan pandangan ulama tentang hukum tasyahud awal. Hukum tasyahud awal ni ada yang kata wajib. Yang mana memerlukan sujud sahwi jika terlupa. Baik, tak apalah. Dan yang menganggapnya sebagai sunat yang sangat dituntut, sunat muakkadah. Baik. Sekarang ni kalau ada yang ulama kata tasyahud awal tu wajib, maka sujud sahwi pun jadi wajib juga. Ada yang kata begitu. Sebab ia tinggal wajib. Bagi yang kata sunat muakkad, maknanya sujud sahwi itu sunat juga, bukan wajib. Itu dari sudut. Sebab tu dia tengok atas tasyahud, kita nak letak hukum sujud sahwi pun tengok juga waktu tu. Sebab tu dia mazhab Syafi'i kita, kan dia sebut sunat sujud sahwi. Sunat sujud sahwi. Dia sunat ni jangan kita anggap kecil, sebab dia tu pahala tu. Pahala tu satu hal, patut ittiba' rasul tu. Ikut Nabi tu sujud sahwi tu.
Cuma bentuk sujud sahwi itulah ulama khilafnya, bentuk sujud sahwi tu lagu mana? Nak kali terlupa pakai sujud sahwi tu, banyak enaklah sujud sahwinya. Perbezaan ini didasarkan pada tafsiran mereka terhadap hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutamanya hadis yang menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tasyahud awal dan kemudian melakukan sujud sahwi. Ini hadis Abdullah bin Buhainah. Tu. Baik, berikut adalah ringkasan perbezaan ulama dalam konteks pegangan mazhab fiqh yang utama. Pandangan yang mewajibkan tasyahud awal, golongan ini berpendapat bahawa meninggalkan tasyahud awal sama ada dengan sengaja atau terlupa akan merosakkan salat, melainkan ditampung dengan sujud sahwi. Hak tu ya tubik tadi tu. Kalau dia memperwajibkan tasyahud awal, maka wajib jadi sujud sahwi. Sebab hak tu nak menampung tasyahud awal. Tapi bagi yang mengatakan tasyahud awal ni sunat, maka sujud sahwi ni kalau dia tak buat apa-apa, kalau buat sunat. Itu maksud dia ni. Misalnya di sini ana buat dia betul ni. Misalnya mazhab Hanafi wajib tasyahud awal, wajib. Yang kurang daripada rukun dikenali sebagai wajib. Sebab kalau dalam mazhab Syafi'i wajib dengan rukun ni sama ya. Tapi mazhab Hanafi mana wajib dia tu yang kurang daripada rukun. Mana wajib dia tu makna sah semaya, tapi dosa lah. Sebab kalau rukun baru jadi tak sah, jadi batal. Imam Abu Hanifah dan ulama dalam mazhabnya dia kata gitu. Imam Hanbali wajib bukan rukun, tapi wajib yang memerlukan sujud sahwi jikalau ditinggalkan. Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama dalam mazhab dia. Lepas tu perincian kita bincang kemudian. Ada lagi perincian dia sebenarnya. Hujah utama mazhab Hanafi dan Hanbali, mereka berhujah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan baginda melakukan sujud sahwi apabila meninggalkan tasyahud awal. Kewajipan sujud sahwi menunjukkan bahawa perkara ditinggalkan itu adalah wajib. Dia tengok pada sujud sahwi, Nabi sujud sahwi. Maknanya tasyahud awal tu wajib. Ditampung oleh sujud sahwi. Baik, yang kedua, pandangan yang menganggapkannya sunat yang ditekankan. Golongan ini berpendapat bahawa tasyahud awal bukanlah wajib, tetapi merupakan sunnah yang sangat dituntut. Dia panggil sunnah muakkadah tu. Ataupun dia guna sebut sunnah ab'ad ataupun sunnah muakkadah lah. Ada juga sebut sunnah ab'ad lah dalam konteks mazhab Syafi'i. Jika ditinggalkan, solat tetap sah. Sebab dia bukan wajib, bukan rukun. Kena ingatlah ada sebut wajib rukun tu dalam mazhab Syafi'i dia keserupa itu. Tetapi sujud sahwi adalah disyariatkan untuk menyempurnakan. Sebab tu bagaimana kalau tak buat rugi kita. Sebab anak buatlah kalau salah tu. Sini tu misalnya Syafi'i dalam mazhab sunat abad, sunat yang sangat dituntut, jika ditinggalkan disunatkan sujud sahwi. Imam Muhammad bin Syafi'i, baik, pendapat qaul jadi, pendapat yang muktamad, dan ulama Syafi'iyah seperti Imam Nawawi semua kata ini sunat dan sunat sujud sahwi. Maliki, sunat muakkadah sangat dituntut, tapi bukan wajib yang membatalkan salat jika ditinggalkan. Imam Malik bin Anas dan ulama dalam mazhab dia, maknanya sunatlah sujud sahwi itu. Sunat sujud sahwi. Baik, kita pergi lagi. Hujah utama mazhab Syafi'i dan Maliki, mereka berhujah bahawa jika tasyahud awal itu rukun atau wajib. Apa atau tu sebab dia dalam mazhab Syafi'i ni rukun dengan wajib ni hatulah. Yang mana kalau tinggal yang membatalkan salat, tidak gitu. Tidak gitulah bagi dia. Maka salat Nabi SAW akan terbatal apabila baginda meninggalkannya. Dan tidak cukup hanya ditampal ataupun ditampung dengan sujud sahwi. Oleh itu ia dikategorikan sebagai sunat. Dalam mazhab Syafi'i, ia secara khusus diklasifikasikan sebagai sunat abad. Sunat abad ni makna sunat yang kira-kira dekat dengan wajib. Yang jika ditinggalkan disunatkan sujud sahwi. Gitu. Perbezaan berselawat dan tasyahud awal. Ni ana apa habis sinilah. Terdapat juga perbezaan dalam hukum membaca selawat ke atas Nabi dalam tasyahud awal. Jumhur ulama Hanafi, Maliki, Hanbali, tiga tokoh mazhab besar ni, mereka berpendapat bahawa selawat pada tasyahud awal adalah tidak disyariatkan atau hanya sunnah biasa, dan ia tidak disunatkan untuk sujud sahwi kalau ditinggalkan. Mereka berpendapat tasyahud awal hanya tamat sehingga lafaz syahadah abduhu wa rasuluh. Setakat tu ya. Baik. Mazhab Syafi'i, mereka berpendapat bahawa membaca selawat ke atas Nabi SAW dalam tasyahud awal adalah sunat ab'ad. Sunat yang sangat dituntut, dekat dengan wajib. Dan disunatkan sujud sahwi jikalau meninggalkannya. Tapi bukan wajib pun sunat sujud sahwi. Gitu perbezaan dia. Sebab itulah orang kita ni dia selawat. Jadi sikit benarlah beza dengan tasyahud akhir.
Gitulah. Jadi hak selagi tu kita bincang minggu hadapan lah. Mana habis hak terakhir tu, hak tak ada gapo akhir tu kita bincang minggu depan lah. Lepas tu terus kita masuk kitabus sahwi. Hak ni ada 187 hadis. 105 bab. Maknanya boleh tahan lapel lagi lah maknanya. Gitulah, mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.